Seterusnya, kita beralih kepada HPPNK 2023, Keterjaminan Makanan untuk Masa Depan. Kita nak tahu jugalah bahawasanya pada 10 hingga 12 Disember nanti akan berlangsungnya sambutan Hari Peladang 2023. Tapi sebelum kita nak mulakan tu, kita bersama dengan, saya kenalkan, iaitu Tuan Nik Muhammad Syahril Nikmat Hashim, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Okey, jadi tak lama lagi ni sambutan ni, Tuan? Lagi 4 hari. Ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan dengan sebelum kita ceritakan dengan lebih lanjut, mungkin boleh sedikitlah berkenaan dengan sejarah Hari Peladang ini. Terima kasih, Sofia. Saya bila masuk RTM ni teringat satu pantun. Okey. Kan? Pantunnya apa namanya, nak sebut pun malu, tapi rasanya macam bagus, kan? Yang apa ni ada di sini. Tapi kita biarkan yang dulu, kita simpan. Cuma saya nak sebut di sini, kita Hari Peladang ni disambut pada 6 Ogos 1975. Maknanya ni tahun dah ke-48. Ya. Kita LPP, kita 14 Februari 1973, kita dah sambut 50 tahun. Tapi Hari Peladang baru 48 tahun. 48 tahun. Walaupun 48 tahun, Hari Peladang ni kenapa penting? Sebab pentingnya macam kita, kenapa kita sambut Hari Angkatan Tentera, kan? Hari Polis, Hari Koperasi. Sebab kita menghargai dan kita mengiktiraf pengorbanan mereka. Betul. Kalau hari ini kita bercerita pengorbanan di Palestin, kita juga ada orang yang mempertahankan dari segi security kita, terutama dari makanan. Inilah kita, peladang, peternak dan nelayan ini yang mempertahankan dari segi kecukupan makanan kita. Betul. Itu yang kita penting. Ya. Dan kita cukup penting zaman hari ini. Betul. Silakan. Dan juga saya nak sebut juga di sini, kita dah 4 tahun tidak buat secara fizikal. Kita buat 2021, kita buat secara maya dan hybrid konsep. Tapi masa tu banjir. Jadi kita alihkan kepada 2022 awal. Okey. Dan masa tu pun dan bentuk kecil. Tapi tahun ni alhamdulillah kita jemput semua 10 hingga 12 hari bulan yang akan dirasmikan oleh Yang Aromat Perdana Menteri di pada 11 hari bulan 11 1,5 hari. Itu dia. Di mana? Di dataran Sultan Azlan Shah Meru. Okey. Kita juga rasa bertuah, bukan sekadar Yang Aromat Perdana Menteri datang, kedua-dua Yang Timbalan Perdana Menteri juga hadir pada hari berkenaan. Kita rasa berbesar hati. Dan cuma saya nak maklum pada Sofia sikit saja. Inilah julung kali paling besar program yang diadakan di dataran Meru. Biasanya menggunakan separuh bulatan, tapi kali ini kita menggunakan sepenuh bulatan tu. Wow. Dia cukup, kita kata bergaya sikit. Kita ni. Betul. Okey. Jadi itu dia seperti yang tertera di kaca TV anda di Peladang Peternak, itu pada 10 hingga 12 November nanti. Saya kira pelbagai aktiviti menariklah yang akan diadakan. Tapi sebelum itu kita nak tanya juga pada Tuan, apa tema yang diangkat untuk tahun ini dan apakah maksud di sebalik tema tersebut, Tuan? Okey. Kita dalam bajet tahun 2024, Yang Aromat Perdana Menteri menekankan reformasi ekonomi memperkasakan rakyat. So, jadi kita tahun ini kita mengambil satu tema baru, keterjaminan makanan untuk masa depan. Ya. Jadi dalam tu kita menekankan tentang self-sufficient level. Contohnya padi. Okey. Beras lah sekarang ni, tajuk sekarang ni. Ya. Jadi kalau kita berjaya meningkatkan pada 100%, kita juga merdeka, Sofia. Maksudnya kita tidak perlu bergantung kepada orang luar. Ya. Kita juga tentang dari segi security. Apabila berlaku tidak cukup makanan, kalau ada negara yang tidak ingin menghantar kepada kita, kita sudah mempunyai sendiri. Itu juga penting kepada kita. Dan kita juga nak maklumkan di sini bahawa kalau kita berjaya mewujudkan permintaan dan juga penawarannya dapat atau lebih, mana harga akan jadi lebih baik kepada rakyat. Betul. Itu yang kita butuh. Betul. Itu saja. Okey. Dan antara yang lain juga, Tuan, apa antara pengisian untuk kali ini yang menariknya? Pengunjung ramai kena datang ni di Ipoh ni. Konsep yang kita kali ini, kalau nak kata konsepnya, kalau tuan tengok, konsepnya ialah menghargai orang lama, mengutamakan orang muda.
Jadi kalau yang pertama, kalau kita sebab tu kita menggunakan perkataan yang agak catchy. Okey. Lepakin orang muda programnya, kita lepak semua, kita ada influencer, kita ada Yak Ye. Wow. Kita ada Ali Syukri, kita ada Syasha Nadira, kita ada Ayu Damit, kita adalah beberapa orang lagi, even Datuk Jamal pun ada kan. Tapi kita juga ada klinik dengan orang muda, sebab dan klinik orang muda kita ada sukan e-games. Kita juga ada showcase untuk teknologi dan juga inovasi. Kita ada peminat kucing. Okey, wow. Kita ada selawat perdana kan. Kita ada night parade kan. Kita ada juga persembahan tatu daripada Angkatan Tentera. Kita juga ada jualan yang paling orang tunggu, jualan agro. Maksudnya kita menjual rendah daripada harga biasa. Wow. Yang ni kita ada. Itu semua, yalah, saya kira itu semua antara tujuan utamalah mereka hadirkan diri selain daripada pengisi yang menarik, harga jualan yang murah lah kan, dan juga produk-produk seperti ini yang saya tunjuk ada yang ada ini. Ini adalah produk-produk tumbang peladang, ahli peladang. Ada sebahagiannya macam kopi ni. Atau yang di sana minyak kelapa dara tu. Ini telah masuk pasaran Amerika Syarikat. Sekarang telah dipasarkan di Amazon. Kita dah masuk Amazon. Kita melangkah lagi satu step bahawa kita rasa kita depannya kita melepasi horizon biasa. Kan? Betul, ini yang kita pentingkan supaya produk-produk ini kalau kita tengok dia lebih macam kelapa dara ni. Instead kita makan ubat darah tinggi ke apa atau jantung, alhamdulillah ini kita boleh cuci juga kolesterol. Dia secara semula jadi kan. Yang ini kalau puan rasa kopi-kopi ni, saya bukan promotor yang baik, tapi ramai orang yang minum dia mengatakan cuma satu je, nak beli kat mana. Kan? Jadi sekarang dah tahulah kat mana nak beli kan? Kita orang ada peladang outlet. Kita orang ada peladang outlet yang ada kalau dekat office kami, dekat Jabat ni, dekat depan Parlimen. Tapi dekat kalau nak yang di Putrajaya, kita ada memang peladang outlet besar. Dia ada sebesar, perempuan boleh pergi, banyak lagi produk. Kita ada beratus lagi produk, SKU kita panggil. Dan perempuan boleh tengok yang ada di semua ni hanya sebahagian. Kami ada frozen. Kalau kami ada kambing, kami ada ayam, semua kami ada macam-macam lagi produk yang boleh katakan memenuhi kehendak masa kini. Yang tu. Jadi mudahlah kan kita nak pilih, nak membuat pemilihan kan. Sekarang ni kita ramai yang beralih kepada kopi-kopi daripada yang sedia ada kepada kopi-kopi buatan Malaysia. Selepas semenjak hari ini kan kita beralih, kenapa tidak memasuki produk-produk kita ada macam kopi satu daripada Fama. Kita ada juga daripada peladang. Kita ada banyak lagi produk-produk usahawan kita. Teruskan bersama kita dan insya-Allah rasanya tidak kalah. Itu yang pentingnya. Dah sekali cuba, cari lagi ya. Cari lagi. Dia macam kita mencintai seseorang, kita teringat selalu. Itu rasa minum kopi ni. Okey, dan antara yang lain juga, Tuan, apa lagi antara konsep yang diketengahkan untuk kali inilah? Saya nak sebut. Yang pertama sekali macam saya sebut tadi, kita menyebut tentang agromilenial. Agromilenial ni orang muda. Jadi apa muda yang kita masukkan tadi yang influencer dia ramai yang muda. Sebab apa kita nak orang muda? Sebab dari segi data kami, ramai daripada ahli peladang, peternak, nelayan ni umur dah 50 ke atas. 5 series, Sofia. Jadi mahal lah 5 series ni. Dia macam kalau BMW tu kan. Jadi kita nak supaya ramai ahli orang muda masuk dalam ni, dan kita di sini dalam program ni kita akan memprogram ada town hall. Town hall ni bersama dengan yang kita sebut tadi, ada ramai. Tapi kita nak bahawa diorang ni berkongsi pengalaman mereka, macam mereka berjaya dalam bidang pertanian. Dan juga kita nak juga masuk di sini program-program yang ditawarkan oleh Kementerian bawah KPKM. Banyak program, Sofia. Contohnya, untuk orang muda yang masuk dalam bidang pertanian, 20,000 geran agronom muda. Free. Kalau di bawah LPP Rise Up, 100,000 yang dah berjaya, dah muda pada tahap yang baik. 100,000, bayangkan 100,000 cuma bayar 30,000, 70,000 LPP bagi. So kerajaan hari ini memang tu. Dan kita banyak lagi ada segi teknologi yang ada dekat Mardi, pemasaran dekat Fama, kami pun ada dekat Jabatan Perikanan, semua Jabatan Pertanian yang ada, haiwan semua yang ada, boleh sama. Sebab saya ambil contoh satu. Ada masa COVID, ingat masa COVID kan, orang tak ada kerja. Ada seorang budak tu, kita panggil Jack. Dia balik ke Kelantan, dia bela lembu sado.
Dan hari ini dia cukup berjaya. Kan? Lembu sado ini menjadi satu produk yang juga akan dipamerkan di HBBNK. Okey. Jadi kalau nak tengok lembu sado nanti boleh hadirkan diri anda di Ipoh nanti. Ipoh di dataran Sultan Azlan Shah. Pada 10 hingga 12 November nanti. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Nik Muhammad Syahril, Nik Mat Hashim merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih Pak. Ya, baik. Moga semuanya dimudahkan insya-Allah nanti.